الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bertemu dengan keizinan dan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu di mana perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana kita pada hari ini adalah majlis yang kedua. Kita akan menyambung masih lagi muqaddimah kitab ini, perbahasan berkenaan dengan makna tauhid. Baik. Jadi sebelum ini kita dah bincangkan tentang sedikit kita berkenalan dengan kitab tauhid dan apa yang kita sentuhkan pada sebelum ini lebih pada pengenalan secara umum dan juga beberapa nasihat atau motivasi berkenaan dengan menuntut ilmu. Baik. Jadi sebelum kita nak masuk, kita dah masuk dah hari tu, kita nak sambung cuma apa yang anda teringat tentang pesanan ataupun nasihat ataupun pesanan daripada guru kami Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah berkenaan dengan antara kaedah ataupun kita boleh juga nak kata tips lah dalam kita mempelajari kitab-kitab karangan ulama ini, antaranya kitab tauhid, iaitulah kita apabila kita membahaskan kitab tauhid maka hendaklah dilihat pada tiga perkara. Mana lebih khusus maknanya kita bila kita bincang tentang kitab tauhid ni, tiga perkara untuk kita nak kita perlu fokus. Iaitulah yang pertama, maqasiduha wa ma'aniha. Yang ini terkait dengan tarajim. Yakni tarajim maknanya jamak kepada tarjamah, yakni tajuk kitab ataupun tajuk kepada ini dalam kitab apa sekalipun lah. Tetapi dalam lebih spesifik yang kita bahaskan ni kitab tauhid. Tetapi alhamdulillah kita menggunakan syarahan Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin, Al-Qaulul Mufid. Jadi kita mungkin tak berapa nampak sangat perbahasan yang lebih spesifik, yang secara spesifik yang menjelaskan tentang maqasid, tujuan, makna tarjamah. Contohnya macam kita masih lagi bincangkan tentang kitab tauhid. Kalau kita buka kitab tauhid tu, maknanya perkara pertama yang kita akan jumpa tidak ada muqaddimah kan. Kitab tauhid kan, sama ada diletakkan dengan judul yang ringkas, kitab ataupun kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, dan seangkatan dengannya. Tetapi ala kulli hal dia tidak ada muqaddimah kitab. Dan kita dah sebut dalam kelas sebelum ini tentang hikmah ataupun kenapa tak diletakkan muqaddimah oleh penulis. Ini penulis muallif lah merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan jadi antara kalau kita nak lihat tentang ketiga-tiga perkara yang perlu kita beri fokus bila kita belajar kitab karangan ulama, khususnya ala tariqatil muhaddithin, khususnya kitab ulama yang ditulis berdasarkan metodologi ahlul hadis. Jadi kalau kita nak letakkan kategori kitab tauhid ini, boleh kita masukkan kitab tauhid ini termasuk dalam penulisan ulama yang menurut metodologi muhaddithin, ahlul hadis. Maknanya dia hanya letakkan terjemah kitab itu atau bab yang ada di dalam kitab hanya dipenuhi dengan Al-Quran, kalamullah, dan juga hadis Nabi SAW. Sebab itu ini antara keunikan
metod muhaddithin, ahlul hadis. Jadi kat sini kenapa ulama kata metod Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ni adalah metod yang sama macam Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, kan? Sebab yang tu je dia punya manhaj dia, kan? Maknanya dia sangat simple, sangat simple, tetapi nak memahami maqasid wa ma'aniha, maqasiduha wa ma'aniha, nak faham maqasid, tujuan, dan juga makna-makna yang terkandung di dalam setiap judul ataupun bab ataupun terjamatul bab, terjamah bab. Yang itu yang perlukan kepada pembelajaran, pengajian. Maknanya kitab tauhid, kalau kita baca macam tu saja, kita tak akan dapat tahu tentang maqasid dan makna-makna yang terkandung. Semua orang boleh baca, kan? Tetapi kalau tak ambil secara talaqi, maknanya tak belajar secara talaqi, maka dia akan kurang faedah. Sebab itu kitab tauhid ni memang diwasiatkan oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala. Kesemua mereka mewasiatkan untuk kitab ini diulang-ulang, dipelajari dan diulang-ulang. Maknanya kalau kita dah khatam, ulang lagi, ulang. Antaranya kitab tauhid, kan? Baik, 3 perkara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin sebelum kita masuk apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid. Yang pertama yang kita nak bagi penekanan ataupun fokus ialah maqasiduha wa ma'aniha. Maqasid, tujuan yang terkandung di dalam setiap bab ataupun setiap tarjamatul bab. Tarjamah ni maknanya kita katakan bab itu sendiri. Contohnya yang awal diletakkan tentang kitab tauhid. Yang itu judul lah. Itu tarjamah yang pertama, kan? Jadi apakah tujuan? Apakah maqasid? Apakah tujuan dia? Apa maknanya? Itu yang dibincangkan oleh Syekh. Yang kedua, antara cara ataupun antara perkara yang perlu kita beri fokus ketika kita mempelajari kitab tauhid, yang kedua adalah melihat pada silatu ba'duha bi ba'din, yakni hubung kait antara bab yang berikutnya dengan bab yang sebelumnya. Maknanya apa dia? Kalau kita tengok yang pertama kitab tauhid, kan? Kemudian yang kedua bab apa dia? Fadlu at-tauhid, kan? Bab fadlu at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Anda pun lupa bawa matan. Nanti kalau boleh ana syorkan untuk kita sertakan juga matan lah. Matan itu kalau baik, siapa yang mampu untuk hafal boleh hafal. Sikit-sikit pun tak apa. Sebab dia ayat Quran dan hadis. Kan? Tak ada pun perkataan hatta perkataan muallif pun tak ada. Tak banyak ataupun tak ada. Bahkan yang kebanyakannya adalah ayat Quran dan hadis. Kemudian ada sedikit penjelasan atau perkataan sahabat ataupun ulama. Itu je, kan? Sebab itu dia kitab tauhid ni maknanya kalau boleh cari matan dia, matan sahaja. Matan maknanya dia teks saja, tanpa penjelasan. Sebab kalau kita bawa yang Al-Qaul Mufid ni tebal, kan? 2 jilid yang terjemahan 2 jilid, kan? Jadi kita nak maknanya apa dia, kalau kita lihat macam mana tariqah para ulama, maka mereka akan nasihatkan untuk setiap matan ilmu itu dihafal dahulu. Tapi kita taklah strict, kan? Kalau sebahagian ulama dia tak bagi hadir, melainkan kena hafal dulu, kan? Kalau setengah tempat. Tapi kita sebab memandangkan kita ini ialah kita semualah, kan? Kita semua ni pelbagai latar belakang. Ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah. Ada yang apa dia bukan menghabiskan
seluruh waktunya itu untuk menuntut ilmu semata-mata, maknanya dia ada komitmen lain, maka tak mengapalah. Tetapi ada usaha jugalah untuk apa? Kita kata untuk melihat dan cuba untuk menghafal. Sebab itu kalau boleh, kalau siapa nak hafal, bagi tahu kat anak, kita boleh ana bantu untuk tasmi'. Bantu untuk tasmi', dan bolehlah kalau nak tolong-tolong apa? Tasmi' dan juga nak tolong kalau siapa yang dah hafal, kita boleh tolong kawan-kawan yang mungkin dia nak hafal, ataupun dia tak tahu cara nak hafal, kan? Ataupun dia kata saya tak reti hafal, ataupun saya tak boleh hafal, ingatan saya tak kuat, macam-macam, tak apa, kita pakat-pakat tolong. Maksudnya maksudnya kita tak nafikan ada orang yang hafalan itu dia berbeza-beza lah. Ada orang yang ingatan tu, memori tu tak sama semua, kan? Baik. Tetapi pentinglah maknanya tentang matan tu, teks tu kalau boleh kena ada, kan, untuk dijadikan sebagai asas, asas utama. Baik, yang kedua tadi kita kata apa? Silah. Ba'duha bi ba'din, maknanya kalau kita buka kitab tauhid tu, macam mana kita nak faham kitab tu? Maknanya yang pertama tadi kita kena tahu tujuan, maqasid, dengan makna-makna yang terkandung pada bab. Yang kedua, silatun ba'duha bi ba'din, hubung kait antara bab yang berikutnya dengan bab yang sebelumnya. Maknanya siapa yang tahu menghubungkan antara bab yang berikutnya dengan bab yang kemudian, maka dia diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kunci kefahaman untuk memahami sesuatu ilmu, khususnya kitab-kitab ulama yang ditulis berdasarkan metodologi ahlul hadis. Dia sebenarnya kaedah ni dia terpakai juga pada kitab-kitab ulama yang lain. Contohnya macam Sahih Al-Bukhari. Nak faham dia mesti tahu maqasid. Yang pertama, tujuan. Kenapa Imam Al-Bukhari letakkan contohnya kitab Kaifa Kana Bad'ul Wahyi, dan kemudian kenapa lepas tu dia letak kitab yang berikutnya? Apakah hubung kait antara kitab ni dengan kitab yang sebelumnya, ataupun apakah tafsirannya dan apa kaitannya? Macam itulah lebih kurang. Baik, itu yang kedua, hubung kait. Yang ketiga, al-farqu bainama taqaraba ma'nan, atau ma'naha. Kemudian yang ketiga, kita nak tahu apa perbezaan di antara makna-makna yang hampir-hampir sama, ataupun yang ada tasyabuh, ada persamaan, ataupun ada, kita kata ada persis yang lebih kurang sama makna-makna ataupun lafaz-lafaz yang ada dalam kitab atau bab yang berikutnya. Kita tahu perbezaan. Maknanya kita boleh bezakan antara, sebahagian ulama kata, hukum dengan fadilat. Contohnya dalam kitab tauhid ni kita akan tengok apakah contohnya, macam bila kita bahaskan tentang kitab tauhid, apakah hukum tauhid. Itu maksudnya tahu, kan. Kemudian bab yang berikutnya, kita nak tahu apa perbezaan bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya cerita tentang apa? Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kelebihan tauhid. Kat situ dia tak bahas tentang hukum lah, fadilat. Nampak? So kat situ kita nak tahu perbezaan. Maknanya yang ketiga tu dia tahu perbezaan. Sebab itu asas dalam kita nak memahami kunci, kita boleh kata kunci pemahaman bila kita nak mempelajari khususnya kitab yang kita bincang ini, kitab tauhid. Tapi alhamdulillah, kita akan jadikan asas kitab kita ni ataupun pengajian kita ni, kita terus ambil kalam syarah yakni Syekh Uthaymin. Maknanya kita terus tengoklah, kita terus baca perkataan Syekh Uthaymin. Maknanya kita punya fokus tu dah, maksudnya balik kepada kita jadikan kelas kita ni sebagai penjelasan Syekh Uthaymin tu sebagai asas, kan. Tetapi kalau kita tengok secara spesifiknya, yang asasnya adalah matan tu, teks, kan. Tetapi kita ambil penjelasan Syekh Uthaymin sebab kita nak nilai tambah lah, kita nak benda yang faedah-faedah yang lebih baik, lebih mantap, untuk kita sama-sama melihat penjelasan tu lebih
kita kata lebih tersusun dan lebih banyaklah faedah yang kita boleh dapat. Maknanya kalau kita ambil syarahan, antaranya syarahan Syekh Uthaymin. Baik, Al-Qaulul Mufid. Baik, jadi kita sambung balik pada kita bincangkan tentang makna kitab tauhid, makna kitab kan. Kita bincangkan sebelum ini. Jadi Syekh sebutkan tentang tauhid, maknanya makna tauhid itu sendiri. Jadi tauhid ini dari sudut bahasanya masdar, daripada masdar wahada yuwahhidu tauhidan, iaitu apa? Wahada syai' idza ja'alahu wahidan. Yang kita bincangkan sebelum ini makna lughah, iaitulah menunggalkan sesuatu atau mensatukan, menunggalkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, tunggal. Baik, dari sudut syariat, ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Itulah makna tauhid dari sudut syarak. Jadi selalunya kita akan lihat bila perbahasan ulama ni, mereka akan mulakan dengan ta'rif kan, ta'rif bahasa lughawi, kemudian ta'rif syar'i, kemudian mereka akan hubungkan antara apakah kaitan antara makna lughawi dengan syar'i. Tetapi yang menjadi umdah, yang menjadi asas adalah makna syar'i. Makna syar'i, maknanya tak boleh kita iktimad dengan makna lughawi lalu meninggalkan makna syar'i. Kalau tak, kita akan sesat. Sebagaimana kita tengok kebanyakan kesesatan, kebanyakan penyelewengan yang berlaku berpunca daripada mengambil makna lughah dan meninggalkan makna syarak. Contohnya isu apa? Bid'ah hasanah kan. Sebab apa duk bergaduh isu bid'ah hasanah? Dia hanya iktimad pada makna lughah dan dia tinggalkan makna bid'ah dari sudut syarak. Sebab tu dia sesat. Sebab itu penting maknanya, kat mana kita nak ambil makna ni, makna dari sudut makna syarak lah. Kerana itu yang dituntut, yang diperintahkan kita untuk melaziminya kan. Baik, tetapi makna bahasa dia tak akan bercanggah sebenarnya. Dia tak akan bercanggah dengan makna syarak. Cuma yang dituntut untuk kita menjadikan sandaran asas, sandaran yang utama ialah makna syarak untuk kita memahami. Sebab kita bincangkan tentang khitabus syarak, yakni perintah Allah kan, apa yang Allah nak kita faham. Sebab itu bila kita kata ta'rif syar'i ni, maknanya apa yang Allah Ta'ala dan Rasul nak kita faham. Baik, makna tauhid dari sudut syarak apa? Ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Menunggalkan Allah Ta'ala bima yakhtassu bihi, apa dia? Pada apa ataupun terhadap apa yang menjadi khususiyah. Bima yakhtassu bihi, yang menjadi khususiyah, yakni yang kita kata yang hanya Allah sahaja yang berhak untuk mendapat hak-hak tersebut, ataupun kita kata yang menjadi apa, khususiyah Allah. Dalam terjemahan dia kata apa? Terjemahan ada terjemahan, kalau tengok menunggalkan Allah, makna tauhid dari sudut syarak, mengesahkan Allah terhadap pada apa yang khusus, apa yang khusus, apa yang menjadi khususiyah, ma yakhtassu bihi minar rububiyah, iaitulah daripada rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Baik, aqsamuhu, yakni pembahagiannya. Kemudian Syekh Uthaymin masukkan pembahagian tauhid lah. Maksud kita masuk taksim tauhid. Baik, yang qasimu tauhid ila thalathati aqsam. Terbahagi tauhid itu kepada 3 bahagian. Baik, yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifati. Yang pertama tauhid ar-rububiyah.
Yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Baik. Jadi kita tak payah syarah yang Syekh jelaskan tu sebab dia dah syarah. Kita baca aja semak. Buat apa kita nak syarah lagi kan? Cuma kita jelaskan apa yang Syekh sebut tu, kita jelas apa yang mungkin kita perlu jelaskan, itu saja. Baik. Kemudian kata Syekh, wa qad ijtama'at fi qawlihi ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dan telah terhimpunlah, wa qad ijtama'at, maknanya terhimpunlah pembahagian tiga tauhid itu dalam firman Allah Ta'ala, iaitulah dalam surah Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Baik. Kalau siapa ada pen ke apa ke, maknanya bahagikan tiga. Sekarang ni Syekh kata tauhid pembahagiannya kepada tiga. Ada tiga bahagian. Baik. Sekarang ni kemudian Syekh sebutkan tiga bahagian tu. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma' was sifat. Baik, kemudian Syekh bawa dalil. Maknanya tiga tauhid, tiga pembahagian tauhid itu terhimpun pada firman Allah Ta'ala, iaitulah dalam surah Maryam ayat 65. Baik. Dekat mana tauhid rububiyah? Baik, kemudian nanti Syekh akan jelaskan tentang makna rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Kan? Baik. Kita kena faham dulu ayat tu kan. Jadi kalau siapa yang boleh buka tafsir, boleh buka tafsir. Siapa yang boleh buka terjemahan, buka terjemahan. Baik. Jadi kalau kita lihat ayat tu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, yakni Tuhan. Rabb, yakni kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, khaliqun, ay Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, maknanya khaliqun dhalika wa mudabbiruhu wal hakimu fihi wal mutasarrifu alladhi la mu'aqqiba li hukmihi. Maknanya Tuhan yang mencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Rabb kat sini maknanya khaliqun, ay khaliqus samawati wal ard, ay Rabb khaliqus samawati wal ard. Makna Rabb maknanya pencipta, yakni Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit, as-samawat, sebab apa datang dalam jamak? Kenapa tak datang sama saja? Sebab langit ada 7 petala. Maknanya langit ada banyak lah, berlapis lah, berpetala. Jadi bukan langit yang kita nampak ni saja. Maknanya langit yang sampai ke langit yang ke-7, samawati. Yang Nabi SAW sebutkan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya, langit pertama sampai jarak antara langit pertama ke langit yang kedua 500 tahun jarak perjalanan atau 700 tahun jarak perjalanan dalam sebahagian riwayat. 500 tahun jarak perjalanan maknanya jarak perjalanan unta, menunggang unta. 500 tahun jarak perjalanan, kuda. Riwayat yang sebut 700 tahun jarak perjalanan, maknanya antara langit pertama dengan langit kedua, unta. Maknanya dia lambat sikit. Itu kalau kita tengok dalam syurah hadis, ketika menjelaskan tentang hadis antara dalam riwayat Imam Abu Daud. Kemudian dalam As-Sunnah Ibn Abi Asim, Ibn Khuzaimah dalam Kitab Tauhid, dan hadis tentang jarak tu memang banyaklah lafaz. Banyak lafaz. Jarak antara satu langit dengan satu langit berikutnya. 500 dengan 700 tahun jarak perjalanan. Kan? Maknanya salah kan?
Jadi kena jelaskan juga langit tu petala, 7 petala langit tu bukan langit yang kita nampak ni saja. Sebab tu tak salah Dr. Abdul Fattah Harun dalam bantahan dia, rad dia ke atas golongan batiniah, dalam salah satu buku dia ada bantai puak-puak batiniah ni, antaranya isu berkenaan dengan ketinggian Allah. Kan? Sebab itu kalau pelik kalau ada orang hari ini yang dia nak bantah golongan batiniah tapi dia tak serius dalam mengisbatkan sifat ketinggian Allah. Dia boleh kata pula boleh takwil. Tak betul. Sebab itu pertama sekali maknanya perkara yang perlu diselesaikan, isu batiniah ni pertama sekali berkenaan dengan keberadaan Allah. Sebab itu Dr. Abdul Fattah Harun dalam kitab dia disebut isu ni. Kan? Dia bahkan tulisan dia tu nada yang maknanya tegas. Dia kata kebanyakan orang yang tak faham tentang di mana Allah sebab dia tak faham tentang langit ni. Dia duk ingat langit hak ni. Sebab tu baru-baru ni anda teringat balik perkataan Dr. Abdul Fattah Harun. Nanti kita share balik nanti. Nanti anda balik nanti esok ke bila kita share balik perkataan rahimahullahu ta'ala, yang mana antara tokoh yang terkehadapan dan dia antara tokoh yang paling dikenali juhud dan kesungguhannya dalam membantah golongan batiniyah di tanah Melayu ni, di Malaysia. Dan karya-karya tulisan dia berhak untuk disebarkan. Berbanding kita ambil daripada orang-orang yang kita tak kenal latar belakang ataupun mereka yang acah-acah nak bantah batiniah tapi dia tak faham akidah. Ni bahaya. Dan orang yang golongan yang acah-acah ni lah yang selalunya akan terjebak jatuh dalam bid'ah juga. Sebab tu dalam isu berkenaan dengan akidah, dia tak boleh acah-acah tau. Dia betul-betul kena betul-betul faham, dia kena betul-betul mutamakin. Sebab tu kita sangat pelik lah ada orang yang dia nak bantah golongan batiniah, golongan makrifat apa semua ni, tapi dia tak ambil serius tentang isu berkenaan dengan sifat ketinggian Allah. Sangat pelik. Akhir sekali dia nak cuba nak jadi jalan tengah ataupun dia nak cuba nak kononnya nak menyatukan. Ini memang masalah. Sebab tu setiap bid'ah yang tersebar berpunca daripada pengabaian sikap ketegasan di atas prinsip. Sebab terlampau mengabaikan prinsip, akhir sekali cuba nak kononnya nak mendekatkan, kononnya nak mengharmonikan bla 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 bla. Akhir sekali dia jatuh terjebak dalam bid'ah yang sama-sama bahaya. Contohnya dalam bid'ah ta'til sifat. Ini kita kata sangat sedih lah. Sebab tu Dr. Abdul Fattah Harun disebut, dia kata bukan langit yang nampak ni. Dia kata kan. Kemudian dia jelaskan. Sebab nak beritahu isu ni dia berkait. Sebab itu tak boleh kita pandang remeh berkenaan dengan pengajian, khususnya berkenaan dengan akidah. Baik. Jadi Rabbus samawati wal ardi, yakni bumi. Yakni Tuhan yang mencipta langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, khaliqu zalika wa mudabbiruhu, yakni Allah dia yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, wa mudabbiruhu, dan dialah yang mentadbirnya. Maknanya kat sini kita dapat faham Rabb itu antara maknanya adalah khaliq, antaranya maknanya lagi adalah mudabbir. Nanti kita akan tengok Syekh akan jelaskan. Wal hakimu fihi, dan dia adalah pemutus, penghukum. Wal mutasarrifu alladhi la mu'aqqiba li hukmihi, dan dialah yang mengurus takbir seluruh urusan berkenaan dengan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan hukumnya, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh mempertikaikan ataupun menggugat hukuman dan juga ketetapannya. Jadi kat sini ayat ni cerita tentang rububiyah.
Itulah maksud rububiyah. Kan? Ayat ni cerita pasal Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, termasuklah kita. Kerana kita ada dalam tu. Kita ada termasuk dalam langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua. Kita di bumi. Dan kita tak terkeluar daripada penguasaan urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai, yang mencipta segala sesuatu. Rabbul alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Itulah maksud Rabb. Maksud Rabb, yakni rububiyah. Ini gariskan dekat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini rububiyah. Itu dalil rububiyah. Kan? Kemudian bila kita dah tahu Allah Ta'ala yang mencipta kita, Dia yang mengurus takbir kita, Dia yang memberi rezeki, dan tidak ada sekutu dalam pentadbirannya, dalam penciptaannya, dalam penguasaannya. Kan? Kita tahu kita ni makhluk. Kan? Kita sedar kita ni makhluk. Jadi apa kena buat? Fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah. Sembahlah siapa? Sembah diri sendiri ke? Fa'bud nafsaka ke? Fa'budhu, yakni sembahlah Tuhan yang mencipta Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sembahlah dia. Maknanya rububiyah itu menuntut kamu, pengetahuan kamu tentang rububiyah Allah menuntut kamu untuk mengabdikan diri kepadanya. Fa'budhu. Sembahlah dia, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam apa? Beribadat kepadanya. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. So yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadati, gariskan itu apa? Tauhid uluhiyah. Yakni maknanya kita mengesakan Allah dalam ibadah. Dalam ibadah, pengabdian. Sebab Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdikan diri kepadanya, kerana kita makhluk. Hal ta'lamu lahu samiyya, gariskan itu asma' wa sifat. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tafsirkan hal ta'lamu lahu samiyya, ay hal ta'lamu lahu mathala. Maknanya hal ta'lamu lahu mathalan aw syabahan. Hal ta'lamu lirabbi mathalan aw syabahan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya, adakah kamu tahu bagi Allah itu, baginya itu ada sifat, ada makhluk ataupun ada sesuatu yang menyamai sifatnya, yang boleh mathala, maknanya apa dia, yang sama sifat dengan dia, syabaha, yang menyerupai sifatnya. Sebab itu juga yang ditafsirkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Ibnu Jurayj, dan selainnya. Sebab itulah datang dalam tafsir, salah satu tafsir daripada Ibnu Abbas juga, ketika mentafsirkan ayat ni, beliau mengatakan laisa ahadun yusamma ar-rahman ghairahu tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa ismuhu. Tidak ada satu pun makhluk yang dinamakan dengan nama Ar-Rahman, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebahagian riwayat disebutkan tidak ada satu pun makhluk yang dinamakan dengan Allah kecuali dia. Maknanya tak ada dah persamaan. Tak ada siapa yang boleh kita kata apa, sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut nama dan juga sifatnya. Baik. Jadi itu dalil yang dikemukakan oleh Syekh. Kemudian Syekh masuk perbahasan berkenaan dengan pembahagian yang pertama. Jadi kita nak masuk perbahasan yang pertama, al-qismul awal, tauhidur rububiyah. Baik, jadi pembahagian tauhid 3 ni datang daripada mana? Kalau orang tanya kita, tauhid 3 ni siapa yang mula mencetuskan ataupun yang mula mendatangkan konsep tauhid 3? Agak-agak kita nak jawab apa? Kan? Kita dah baca di Quran kan? Quran. Baik. Dia sebenarnya, kita jawapannya adalah apa? Kita katakan konsep tauhid 3 ini ianya datang melalui proses tatabu' wal istiqra'. Proses kita kata analisis, dan juga penelitian, kajian yang dilakukan oleh ulama apabila mereka melihat
seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah apabila membahaskan tentang tauhid, maka ia tidak lari daripada 3 pembahagian tadi. Itu maksud tatabbu' wal istiqra'. Itu maksud tatabbu' wal istiqra'. Maknanya proses itu dilakukan oleh para ulama dengan apa? Kita kata dengan analisis. Kan? Sebab ialah kita nak buat analisis sendiri tak mungkin. Kan? Nak istinbat daripada ayat Quran pun tak mungkin. Kerana kita ni jahil. Sebab itu kita rujuk pada para ulama, yang mereka yang mempunyai alat-alat untuk berijtihad dan juga untuk istinbat daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Sebab itu datang. Maknanya proses tatabbu' al-istiqra' ni melalui kalam-kalam ulama. Macam mana ulama ambil, maksudnya keluarkan konsep 3 tauhid 3 ini, iaitu macam mana dia punya practically dia. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, macam mana kita nak tahu, iaitulah dengan merujuk kalam-kalam ulama tafsir yang muktabar, khususnya bermula daripada para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Maknanya dilihat, ditinjau ayat itu dan dilihat juga ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid. Semuanya tak lari daripada 3 pembahagian ini. Sebab itulah antara kitab yang terbaik menjelaskan tentang isu pembahagian tauhid ini, iaitulah kitab Al-Qaulus Sadid fi Radd ala man ankara taqsim tauhid, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Tak salahnya dulu Baitul Salam pernah buat ataupun baru-baru ni pernah ada buat program tentang kitab tersebut. Ana tak ingat dah. Rasanya bukan kat sini, yang latest Ustaz Abu Mubarak dia ada bentangkan tentang kitab Al-Qaulus Sadid fi Radd ala man ankara taqsim tauhid, karangan Syekh Abdul Razak. Boleh, maknanya kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang siapakah ulama-ulama yang menyebutkan tentang pembahagian tauhid 3 ini, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, boleh rujuk kitab tersebut. Sangat-sangat bagus. Dah ada dah versi PDF pun ada. Terjemahan rasanya dah ada juga. Terjemahan rasanya diterjemahkan oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim. Dia ada terjemahan bagus. Terjemahan kitab Al-Qaulus Sadid Syekh Abdul Razak. Tak salahnya Prof Dr. Basri dia ada terjemah. Kan? Jadi boleh cari kitab tu kalau nak tahu tentang maknanya kita akan berhadapanlah dengan orang yang akan mempertikaikan pembahagian ini di kalangan orang-orang yang tidak berada di atas landasan ilmu, atau orang-orang yang mempunyai hasad, dengki terhadap para ulama dan terhadap kebenaran. Mungkin mereka akan mempertikaikan. Kita kata konsep tauhid 3 ni dia hanya nak mempermudah cara. Dia bukanlah kita katakan perkara yang kita katakan mesti maknanya dia ada dalam dinaskan dalam Al-Quran secara jelas. Maknanya dia datang daripada proses tatabbu' wal istiqra'. Dia bukan datang secara nas. Nah, ni dia tak datang teks. Tak ada dalam Quran kata Allah Ta'ala berfirman yang qasimu tauhid ila thalathati aqsam. Tak ada. Itu maksud bukan dinaskan, tetapi datang dalam proses melalui tatabbu' wal istiqra'. Macam pembahagian pembahagian dia dalam ilmu nahwu, iaitu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'iyat. Maknanya dia dibahagikan kalam itu ataupun bahasa Arab itu ada di punya pembahagian dia. Kan ada huruf, ada fi'il, ada isim, huruf dan fi'il. Itu pun tak ada nas. Tapi datang melalui tatabbu' wal istiqra', analisis para ulama daripada perkataan orang Arab yang diambil daripada syair-syair dan sebagainya, maka dapatlah pembahagian kalam.
atau pembahagian apa dia kalam dalam bahasa Arab itu terbahagi kepada 3. Isim, huruf dan isim, fi'il dan huruf. Itu yang mengaji nahwu tu kan. Itu pun patutnya mereka kena petikaikan jugalah. Kan? Kalau mereka petikaikan yang ini, yang tu pun mereka kena petikaikan. Sama juga kalau kita belajar tauhid, kita belajar tajwid. Pembahagian mat ada dalam nas ke? Mat arid li sukun, mat jaiz. Ada nas tak? Tak ada kan? Tetapi datang dalam proses tatabu' wal istiqra', analisis daripada para ulama. Sebab itu datangnya pembahagian tersebut. Jadi itu kita kena faham. Baik. Kemudian kata Syekh muallif rahimahullah, al-qismul awal tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah huwa ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Apa maksud tauhid rububiyah? Mengesakan Allah azza wa jalla dalam apa? Al-khalq, yakni penciptaan. Wal mulk, yakni pemilikan ataupun pemerintahan, kerajaan atau pemilikan. Wat tadbir, dan juga urus tadbir, pentadbiran. Baik. Fa ifraduhu bil khalqi an ya'taqida al insanu annahu la khaliqa illa Allah. Maknanya maksud yang pertama, maknanya tauhid rububiyah tu kita mengesakan Allah pada al-khalq, penciptaan. Wal mulk, yakni apa dia kerajaan, dan juga wal milk atau dengan mulk, pemilikan dan kerajaan, wat tadbir, dan urus tadbir. Yang pertama ifraduhu bil khalq. Kita tengok satu-satu. So Syekh datangkan dengan satu persatu. Mengesakan Allah pada al-khalq, yakni penciptaan. Maknanya apa? Maknanya seorang insan itu dia beriktikad bahawasanya tidak ada pencipta, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta melainkan Allah. Tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Baik, apa dalilnya? Baik, saya bawakan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Kata Syekh, فَهَذِهِ الْجُمْلَةِ تُفِيدُ الْحَصْرِ لِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ إِذْ إِنَّ تَقْدِيمَ مَا حَقَّهُ التَّأْخِيرِ يُفِيدُ الْحَصْرِ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, maknanya apa? Ketahuilah baginya, yakni bagi Allah, al-khalqu. Lahul khalqu maknanya baginya penciptaan, khalq. Wal amru, dan perintah. Baik, kata Syekh, jumlah ini memberi faedah al-hasr, yakni pembatasan. Li taqdimil khabar, kerana dia mendahulukan khabar. Idh inna taqdima ma haqqahu ta'khir yufidul hasr. Maknanya kalau dalam bahasa Arab asalnya kita kata apa? Al-khalqu wal amru lahu. Kan? Al-khalqu wal amru lahu. Tetapi ditakdimkan. Sama macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya apa? Na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Kan? Lalu didahulukan apa? Khabar. Di sini asalnya lahul khalqu atau al-khalqu wal amru lah. Penciptaan dan juga perintah itu baginya, miliknya, ataupun apa dia baginya, bagi Allah. Miliknya, lahu. Tapi kat sini ditakdimkan lahul khalqu wal amru. Baginya al-khalq, yakni makhluk, penciptaan, wal amru, dan perintah. Maknanya yufidul hasr. Hasr ni pembatasan. Maknanya hanya Allah lah yang memiliki makhluknya, yang mencipta makhluknya, dan hanya dialah yang memerintahkan, yang mempunyai perintah. Kat sini juga ulama ahli sunnati wal jamaah gunakan dalil ini juga menunjukkan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Sebab Allah bezakan antara perintah dia dengan makhluk. Ala lahul khalqu wal amru. So Allah bezakan antara makhluk dan perintah. So perintah al-amru, perintah tu maknanya
kalamullah. Sebab itu ulama ahli sunnah mereka berdalilkan dengan ayat ini juga untuk menunjukkan perbezaan antara kalamullah dengan makhluk, untuk membantah golongan Mu'tazilah dan golongan Jahmiyah, Zanadiqah dan seangkatan dengannya. Baik. Jadi itu dalil yang dibawa oleh Syekh Al-Utsaimin. Baik, kemudian Syekh bawakan dalil yang berikutnya. Wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Baik. Jadi dekat sini istifham di sini istifham taqrir. Maknanya Allah Taala suruh kita perhati. Adakah daripada maknanya adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama', yang memberi kepada kamu rezeki daripada langit dan bumi. Maka kata Syekh, fa hadhihi al-ayah tufidu ikhtisas al-khalq billah li'anna al-istifham fiha mashrabun ma'na at-tahaddi. Baik. Maka ayat ini memberikan faedah ikhtisas al-khalq. Maknanya penciptaan itu hanya khusus milik Allah. Mana Allah sahaja yang mencipta seluruh alam. Dan tidak ada pencipta selain Allah. Itu maknanya. So ayat yang pertama, ala lahul khalqu wal amru. So dia punya wajah istidlal yang Syekh tekan kat sini dari sudut makna yang Allah Taala sebutkan, apa dia kita kata taqdim ma haqqahu ta'khir, ataupun apa dia taqdim al khabar ma haqqahu ta'khir yufidul hasr. Yang tu Syekh bawakan dia punya wajah istidlal. Kenapa kita katakan penciptaan makhluk itu hanya khusus bagi Allah. Maknanya Allah sahaja yang mencipta makhluk. Baik, sama juga ayat yang surah Fatir ayat 3 tu. Maknanya Syekh kata membawa makna ikhtisas al-khalqi billah. Khusus, maknanya penciptaan ni, mencipta ni hanya khusus bagi Allah. Maknanya dia tak boleh berkongsi dengan selainnya. Tak boleh kita kata Allah mencipta, kemudian ada Tuhan yang selevel dengan Allah ke, yang mencipta juga. Itu tak boleh. Itu Syekh akan jelaskan nanti. Kemudian, baik, yang berikutnya kata Syekh, amma ma warada min itsbati khaliqi ghairillah. Kemudian Syekh bawakan satu isu. Iaitulah adapun apa yang disebutkan ataupun apa yang disebutkan yang mengisbatkan ada pencipta selain Allah. Maknanya dengan lafaz khalq, khaliq, selain Allah. Contohnya dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 14, Allah kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkatlah Allah itu, sebaik-baik, dia adalah sebaik-baik pencipta daripada pencipta-pencipta. Ahsanul khaliqin. Al-khaliqin jamak. Maknanya ayat tu, maknanya kalau kita baca base pada kalau kita tengok maknanya secara apa? Secara apa kita kata, secara yang nampak pada kita, ahsanul khaliqin maknanya Allah itu sebaik-baik pencipta daripada pencipta-pencipta. Betul tak? Al-khaliqin. Jadi mengisbatkan ada wajah musyarakah. Ada qadrul mushtarak. Di sini qadrul mushtarak. Apa maksud qadrul mushtarak ni? Maknanya kadar yang berkongsi antara makhluk dengan Tuhan. Contoh nak faham mudah je. Baik. Makhluk dia mencipta tak? Dia buat tak sesuatu daripada sesuatu yang dia boleh buat, dia cipta sesuatu. Dia boleh cipta tak? Makhluk boleh. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala confirm lah, dia yang mencipta segala sesuatu. Sebab itu Syekh kata kat sini, adapun apa yang sabit, apa yang disebutkan berkenaan dengan makhluk pun mencipta. Contohnya ayat yang dalam surah Al-Mu'minun ni ayat 14. Sebab Allah kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maknanya ada pencipta-pencipta lain. Tapi bukan maksud pencipta itu Tuhan. Maknanya makhluk Allah Ta'ala bagi keupayaan untuk mencipta. Kita tengok ada orang dia boleh buat robot.
Ada orang dia, kita buat bangunan, kita buat komputer. Ada orang dia boleh buat dia boleh reka macam-macam keupayaan yang Allah Ta'ala bagi. Dan dalam hadis pula Nabi SAW juga sebutkan qadrul mushtarak ni, kadar yang berkongsi antara Tuhan dengan makhluk. Berkongsi apa? Berkongsi pada lafaz sahaja, bukan pada hakikat dan makna yang secara pada setiap sudut. Baik, contohnya sabda Nabi SAW berkenaan dengan orang yang buat gambar, al-musawwirin, orang yang buat gambar. Sama ada orang yang kat sini lebih khususnya merujuk kepada orang yang mengukir, melukis, melukis dan mengukir patung ataupun gambar. Dan Nabi SAW sebutkan satu hadis yang memberi ancaman. Kan banyak hadis ancaman kan. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Mereka yang paling dahsyat akan diazab pada hari kiamat kelak, iaitulah orang-orang yang membuat lukisan. Al-musawwirun ataupun yang apa dia kita kata taswir dekat sini, sama ada maknanya di sini merujuk kepada membuat lukisan ataupun mengukir. Min babil aula mengukir tu, mengukir patung termasuk dalam taswir. Yang ada khilaf adalah taswir alat fotografi, kamera tu ada khilaf. Tapi yang sepakat lukis potret dengan ukir patung, yang tu sepakat masuk dalam makna hadis, makna ancaman. Tak boleh sebab itu datang rukhsah daripada kalam para sahabat, antaranya Ibnu Abbas. Maknanya boleh tak nak lukis makhluk bernyawa ni? Tak boleh ada rukhsah bagi orang yang lukis pokok ke bukit ke benda yang tak bernyawa. Itu datang dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi Nabi SAW sebut tentang orang yang ukir patung ataupun orang yang lukis gambar makhluk bernyawa. Masuklah dalam kategori yang sama. Maknanya nanti di akhirat nanti Allah akan cabar mereka. Allah akan cakap dekat mereka, ahyu ma khalaqtum. Yang ini hidupkan apa yang kamu telah cipta. Ma khalaqtum, apa yang kamu telah cipta. So point di sini ada qadrul mushtarak. Maknanya Allah sebut depa orang cipta. Khalaqtum. Hidupkan balik apa yang kamu cipta dahulu di dunia. So manusia pun mencipta tak? Mencipta juga. Sebab tu dia boleh buat robot, dia boleh buat apa lagi, AI, macam-macam teknologi zaman sekarang. Dia nak buat meta pula, metaverse. Alam lain pula alam apa pula kita pun tak tahu nanti. Sebab tu kita kena bersiap dengan ilmu kalau ilmu kita tak update tapi teknologi kita update, itu akan melingkup lah nanti. Sebab itu ilmu sentiasa kena update Baik, jadi kata Syekh, fahadha laisa khalqan haqiqatan, maka ini bukanlah penciptaan yang secara hakiki. Walaisa ijadan ba'da adam, bukan juga penciptaan ataupun pewujudan yang datang setelah ketiadaan. Faham tak? Bal huwa tahwilu li syai' min halin ila hal. Bahkan ianya hanyalah perubahan, tahwil ataupun ubah suai, tahwil. Li syai' terhadap sesuatu, min halin ila halin, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Wa aidan laisa syamilan, dan juga ianya tidak meliputi seluruh maksud penciptaan. Bal mahsurun, bahkan dia terbatas. Bima yatamakkanul insanu min, bahkan dia terbatas pada apa yang hanya manusia mampu untuk buat. Wa mahsurun bidairatin dayiqah, dan dia hanya terbatas pada daerah yang sangat sempit. Maka ini tidak menafikan, kata Syekh, perkataan kita ifradullah bil khalq, kita mengesakan Allah dalam penciptaan. Maknanya sekarang ni
Syekh bawa ni isu, kalau katalah ada nanti kita, selalunya ada budak-budak lah dia akan tanya. Selalunya budak-budak dia akan tanya. Masuk usia 5-6 tahun tu dia akan 4 pun dia dah mula nak tanya. Kan? Contohnya kita ajak anak kita, kita kata kat dia, Allah sahaja yang mencipta. Allah yang buat segala sesuatu yang mencipta. Tiba-tiba dia lalu, dia tengok ada orang buat bangunan. Kan? So dia akan tanya, ayah, siapa yang buat bangunan ni? Allah ke manusia? Ini selalu orang tanya. Bahkan ini juga yang dinukilkan daripada guru kami, Syekh tak salah Su'ud Da'jan hafizahullah, bila dia bawakan cerita yang mana ada 2 orang budak ni bertelagah. Satu hari dia orang lalu dekat tempat pembinaan construction. Kemudian 2 orang budak ni bergaduh. Jadi seorang ni kata bangunan ni Allah yang cipta. Seorang lagi budak ni kata bangunan ni manusia yang cipta. Bertelagahlah mereka. Baik, kita dah faham tadi. Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Maknanya, balik pada apa yang saya katakan tadi, ada qadrul mushtarak. Ya, kita tak boleh kata, tak boleh nafikan, ya manusia mencipta juga. Allah Ta'ala mencipta, manusia mencipta juga. Tetapi, ada perbezaan. Macam kata saya tadi, ciptaan manusia itu bukan hakiki. Maksudnya bukan hakiki di sini, bukanlah yang sama seperti apa yang dicipta oleh Allah. Maknanya laisa ijadan ba'da adam. Maknanya makhluk kalau dia buat sesuatu, dia bukan mewujudkan sesuatu daripada tiada. Tetapi dia hanya apa? Tahwil al-syai', tahwil li-syai' min halin ila hal. Dia hanya merubahkan, kita kata apa? Bentuk sesuatu itu daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Maknanya orang yang buat rumah tadi, dia buat batu bata yang dia ambil tu dia buat sendiri ke? Tidak. Betul tak? Dia ambil daripada mana? Maknanya dia ambil daripada bahan mentah. So dia ambil daripada apa? Bata buat daripada bukit, batu. Dia ambil daripada batu, pecah batu. Batu tu dia buat ke? Confirm bukan dia buat. So dia hanya mengubah sesuatu keadaan kepada satu keadaan. Sama juga orang yang buat apa? Buat apa sajalah. Orang yang dia ukir patung, sama juga. Dia hanya ambil tanah liat. Tanah liat tu dia buat ke? Tak buat. Kan? Dia hanya ambil. Kemudian dia ubah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Dan dia juga, penciptaan dia juga tak meliputi segala sesuatu. Dia terbatas. Apa yang dia hanya mampu. Kalau dia buat patung, dia tak boleh masukkan roh dalam patung. Betul tak? Dia tak boleh buat. Kalau dia boleh buat robot, dia letakkan AI, Artificial Intelligence. Tapi tetap terbatas. Betul tak? Kalau dia pergi cabut apa dia switch robot tu, mati lah. Kan? Habis lah. Kan? Dan robot tu hanya diprogramkan atas apa yang dia mampu saja. Kan? Diprogramkan boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap logat utara, contoh. Tapi bahasa Arab tak boleh. Kalau dia tanya bahasa Arab, robot tu tak boleh jawab. Kan? Kalau dia tumbuk robot tu, pecah, berkecai, robot tu tak boleh balas. Dah pecah. Tak boleh, kan? Maksudnya beza. Maknanya tak boleh kita kata tak sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia terbatas. Baik, itu maksud Syekh. Jadi sebab itu kita kata bila kita isbatkan penciptaan Allah itu, kita tak menafikan adanya qadrul mushtarak. Betul tak? Ini penting. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama salaf, contohnya macam Kitab Tauhid Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, bila dia bantah golongan Jahmiyah, bantah golongan Zanadiqah, golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, ahli ta'til, so dibawakan qadrul mushtarak. Dibawakan qadrul mushtarak. Kan? Contohnya apa? Dibawakan berkenaan dengan simple je. Bila ahli ta'til, bila golongan Jahmiyah menafikan sifat tangan Allah, dibawakan ayat yang menunjukkan manusia ada tangan, Allah ada tangan. Apa?
So boleh beza. Jadi tak payah pening. Simple saja. Dah nama Tuhan, confirm dia tak sama dengan makhluk. Tapi bila pening, bila pergi mengaji falsafah, Allah dah bagi dia akal. Dia pergi buang akal dia yang betul, dia masuk akal falsafah. Itu jadi pening. Dan sekali duduk sama Tuhan dengan makhluk, kemudian dia tuduh orang yang isbat sifat khabariyah itu sebagai mujassimah. Itu kita kata punca dia. Baik. Wa amma ifradullah bil mulk. Adapun menunggalkan Allah, mengesakan Allah dengan pemerintahan ataupun pemilikannya. Maka maknanya di sini fa an na'taqidu annahu la yamlikul khalq illa khaliquhum. Maknanya kita meyakini, maksud kita mengesakan Allah pada pemilikan ataupun kerajaan Allah. Maknanya kita i'tiqad, kita yakin bahawasanya tidak memiliki akan makhluk itu kecuali pencipta mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah apa dia, kerajaan langit dan bumi. Yang ini milik Allah lah. Segala yang ada di langit dan bumi milik Allah. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala juga, qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah siapa di tangannya yang ada apa? Yang memiliki seluruh malakut kulli syai', ini segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Kerajaan segala sesuatu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tengok Syekh datangkan pemilikan dari sudut adanya qadrul mushtarak. So ingat qadrul mushtarak ni apa? Kadar yang berkongsi antara makhluk dengan Khalik, makhluk dengan Tuhan. Kadar yang membezakan. Mushtarak maknanya dia berkongsi pada sesuatu tapi dia membezakan. Maknanya Allah Ta'ala tak jadikan dia sama. Pasti ada perbezaan. Kan? Baik. Adapun apa yang menyebutkan tentang pemilikan selain Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 6. Allah kata tentang apa? Orang yang berjaya kan. Qad aflahal mu'minun. Antaranya apa? Mereka yang menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Kecuali bagi siapa? Isteri-isteri mereka atau aw ma malakat aymanuhum, yang mereka miliki dengan tangan kanan mereka, yakni concubine, hamba sahaya yang mereka dapat daripada peperangan, tawanan daripada peperangan ataupun yang mereka beli. Ini hamba sahaya ni dia dipanggil milkul yamin, dimiliki oleh tangan kanan. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka mereka tidak tercela pada apa yang mereka lakukan, pada apa yang Allah halalkan hanya untuk apa? Isteri-isteri mereka dan hamba sahaya mereka. Itu maksud dia. So sekarang ni Allah kata aw ma malakat aymanuhum. Maknanya hamba sahaya itu dimiliki oleh siapa? Tuan dia. Maknanya makhluk ada pemilikan tak? Ada pemilikan. Kan? Sama juga macam ayat dalam surah An-Nur ayat 61, aw ma malaktum mafatihahu. Atau apa yang dimiliki, yang apa dimilikkan mereka, yang dimiliki oleh mereka, mafatihahu, ini kunci-kunci perbendaharaan sesuatu. Maknanya apa? Allah isbatkan adanya manusia juga, makhluk juga ada pemilikan. Betul tak? So semua kita ada milik kita. Kan? So baju yang kita pakai itu milik kita sekarang. Betul tak? Milik kita. Jadi sekarang ni apa yang membezakan antara kita dengan milik kita dengan milik Allah? Semua tahu kan? Semua faham kan? Saya kata fahuwa mulkul mahdudun la yashmilu illa syai'an yasiran min hadhihi al-makhluqat. Adapun makhluk, pemilikan dia hanyalah terbatas. Dan dia hanyalah memiliki sedikit sahaja daripada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Fal insan yamliku ma tahta yadihi. Manusia dia memiliki apa yang ada di bawah tangan dia, apa yang ada di pada pemilikan dia lah. Wala yamliku ma tahta ma tahta yadin ghairuhu. Dan dia tak memiliki milik yang ada di tangan orang lain. Betul tak?
Kan? So kita punya pen tu milik kita. Pen yang ada dekat jiran sebelah kita itu milik dia. Adakah kita memiliki? Tak kan? Kecuali kalau kita ni mencuri. Kan? Tu yang jadi apa? Tengok apa orang ada, dia nak ambil. Dia tak cukup dengan apa yang ada. Kecuali kan? Tapi still kita kata dia tak keluar daripada pemilikan dia tadi. Baik. Wa kadza huwa mulku qasirun min haitsul wasf. Fal insan la yamliku ma 'indahu tamam al mulk. ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. Jadi maknanya beza dia jelaslah. Maknanya kita memiliki sesuatu tetapi kita tak memiliki secara total. Kan? Yang paling mudah kita nak faham yang ada pada anggota badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, maka apakah kamu tak memerhatikan? Baik. Mata kita milik kita, betul tak? Tapi adakah bila kita, makna kata kita milik kita, adakah kita boleh kontrol mata kita ni? Maknanya kalau kata mata kita ni rosak ataupun mata kita ni tak nampak, boleh tak ataupun la qaddarallahu laha, kita minta lindung, mata kita masuk habuk ke sakit ke, boleh tak kita nak, maknanya kita nak perintahkan mata ini untuk tidak sakit? Tak kan? Ataupun kita salah satu anggota badan kita sakit, organ dalaman kita ni sakit perut lah kata, perut kita punya kan, boleh tak kita kontrol perut tu, jangan sakit perut, jangan sakit, aku nak makan nasi kandak lepas ni, dia tak, maknanya kita tak mempunyai pemilikan penuh, maknanya kita tak boleh kontrol pun, maknanya terbatas, pemilikan kita tu terbatas. Kita sendiri, kalau kita mati, boleh tak hidup balik? Kita mati, kita semua mati, boleh tak kita, ya Allah bagi aku hidup balik? Tak boleh kan? Sebab kita ni, pemilikan kita terbatas. Betul tak? Kalau kita demam, kalau kita demam, maknanya kita makan, deria kita milik kita kan, deria tu milik kita, maknanya ada dekat kita, kita memiliki kan. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi, kita boleh kontrol, kita boleh kawal, tapi ada benda yang tak boleh kita kawal kan. Contoh kalau kita demam, hilang kita punya deria, bau, rasa, makan apa pun tak rasa apa, makan nasi kandak pun jadi tak sedap, makan apa pun jadi tak sedap. Sebab walaupun dia tu datang daripada, maknanya dia ada dekat dengan kita, kita boleh kata dia milik kita, tetapi adakah pemilikan tu secara penuh? Sudah tentu tidak. Itulah perbezaan, maknanya kata Syekh, la yamliku ma 'indahu tamam al-mulk. Tamam al-mulk. Manusia dia tidak memiliki dengan pemilikan yang penuh. Itu perbezaan dia. Baik. Famathalan, kemudian Syekh bagi contoh, lau arada an yahriqa malahu. Kalau ada orang yang dia nak bakar harta benda dia, au yu'adziba hayawanahu, ataupun dia nak azab binatang ternakan dia atau binatang belaan dia, kita katakan kat dia la yajuz, tak boleh. Contoh ada orang dia nak bakar harta dia, harta tu milik dia, dia nak bakar rumah dia, ataupun dia nak bakar kucing belaan dia, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Kita kata tak boleh. Sebab apa? Walaupun kita memiliki harta kita, tapi boleh tak kita mudaratkan harta benda kita tanpa sebab? Tak boleh, walaupun dia milik kita. Betul tak? Kita ada kereta, kita saja-saja bakar kereta kita, walaupun itu milik kita dan kita boleh buat, tapi dari sudut syaraknya tak boleh. Nampak? Kan, kalau orang tengok, gila lah orang kata kan. Tapi kat sini saya nak bagi tahu, itu maksudnya pemilikan kita tak penuh. Kita bela kucing, kemudian tiba-tiba kita nak bakar kucing kita, boleh tak? Tak boleh. Sebab walaupun kita memiliki hal tersebut, binatang tersebut, dia bukan, kita tak diberikan pemilikan penuh. Maknanya ada batasan. Betul tak? Fahuwa yamliku, apa dia kata Syekh? Amma Allah, adapun Allah, fahuwa yamliku dhalika kullahu
mulkan amman syamila. Adapun Allah Taala, dia memiliki seluruh makhluknya dengan pemilikan yang penuh, pemilikan yang kita kata yang daripada setiap sudut. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia berhak untuk buat apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Kerana dia adalah pemilikan yang penuh, pemilikan yang kita kata total. Kita kata tak terbatas. Adapun kita, pemilikan apa yang menjadi milik kita tu terbatas. Kan? Maknanya kita kata itu perbezaan qadrul mushtarak, maknanya perbezaan antara Tuhan dengan makhluk yang diketengahkan oleh Syekh. Maknanya kita kiaskanlah dengan benda-benda lain lah, maksudnya pemilikan, penciptaan yang macam tadi saya sebutkan. Baik, sama juga macam urus takbir kan, yang akan dibincangkan oleh Syekh pun sama juga. Kita kata akan ada qadrul mushtarak. Baik, jadi anda rasa kita cukup setakat ini berkenaan dengan apa dia kita punya pengajian ini. Jadi kita tangguh apa dia untuk sesi kali ini. Baik, kalau ada soalan yang berkait dengan topik kita tadi. Baik, dia rasa cukup dekat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.